Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita akan bincangkan tentang menilai. Kita cuba menilai perjuangan DAP dalam menilai perjuangan DAP dalam politik negara. Hari ini Tuan Haji Cik Ibrahim, ini kena ulah banyak sikit lah. Ini, tapi kita cuba sangat-sangat objektif lah. Kita ni orang profesional yang tidak berpihak. Dan Cik Ibrahim pun lama tak datang. Saya kena bagi ruang banyak sikit lah. Jadi saya percaya sikit lagi, ini orang kita lah. Dia sikit lagi ramai orang, lepas tu ujung-ujung tu baru nak cakap. Jadi okeylah insya-Allah. Jadi saya mukadimahkan dulu dengan mengalu-alukan. Sekarang ni kita ada dua tamu, iaitu Tuan Haji Cik Ibrahim Cik Idris dan Tuan Haji Syam Ubaidillah. Kita bertiga lah dulu mula-mula ni. Boleh Cik Ibrahim mula ke? Nak setting apa dulu? Unmute. Kalau nak mula, saya nak tanya, bukan akademik lah ni, macam Tuan Haji Hisham kata. Pada pandangan kita sebagai layman lah, kita bukan orang politik, kita orang biasa ni. Siapa DAP itu? Baik, saya terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang amat baik sekali. Tapi saya nak pergi kepada asas dulu sebab silakan. Ini kalau berenang kat gaya bebas, kolam luas, tak ada masalah. Jadi asasnya kita ini ialah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Okey. Dan raja berperlembagaan, itu asas. Okey. Ini patut dihormati oleh semua. Jadi jika kita adakan satu sistem macam ini dan kita tidak hormat. Ya. Kita dengan sendirinya kita tidak, orang kata, pergi kepada apa matlamat dan tujuan yang kita mahu capai. Itu pertama. Jadi melihat daripada sini, maka wujudnya DAP itu kerana mereka ada hak. Mereka maksudnya orang-orang yang berjuang dalam DAP dan juga penyokong-penyokongnya, pengundi-pengundinya. Mereka ada hak dari segi perlembagaan, dari segi demokrasi. Dan itu kita patut hormat. Itu penting. Satu soalan pertama. Ya. Orang menimbulkan soal perkauman, soal chauvinis, soal ekstremis dan sebagainya. Apakah ini tidak bertentangan dengan semangat perlembagaan yang menjunjung demokrasi berparlimen dan raja kita kata ini berperlembagaan? Itu bagi saya itu tidak seharusnya berlaku. Sebab perkauman itu sendiri memang itu tidak dibolehkan dalam agama kita sendiri. Jadi kalau kita menganut agama dan agama kita kata tidak boleh perkauman, maka macam mana kita sendiri daripada asasnya sudah tidak ada berwibawa. Maknanya bercakap lain, buat lain. Jadi kita tapi itu saya rasa kita tidak sepatutnya berhujah atas dasar perkauman. Tapi kita berhujah atas dasar hak. Hak kita orang Melayu, hak kita yang asalnya bumi ini milik kita, dan juga hak kita yang kita setuju berkongsi dengan mereka. Dan dengan syarat mereka juga menghormati hak-hak kita. Seperti mana kita setuju mereka menjadi orang kata rakyat, terutama rakyat asing. Yang menjadi kerakyatan dalam negara ini. Itu penting. Dan dalam memperjuangkan sistem
pemerintahan demokrasi ini kita harus melihat dari sudut hak. Mereka ada hak dan kita ada hak. Dan dalam sistem demokrasi ini senang saja, Datuk. Ya. Is the ruling of the wish of the majority. Okey. Jadi pokoknya kita tidak perlu persoal orang lain, kita majority. Kita boleh mendapatkan apa kita punya wish. Tapi kita sendiri yang tidak mahu itu. Itu saja pokoknya. Oh, itu ya terjauh orang ni tuduh orang ni kan. Itu satu juga yang saya lihat ialah apa berlaku ini bila kita tidak hormat satu prinsip dan landasan. Contohnya apa berlaku dalam hari ini. Contohnya misalnya ialah isu terkini ialah isu SPRM. Ya. Ramai yang menuduh gitu begini-begini, akhirnya terbukti bahawa tuduhan itu ialah satu tuduhan yang fitnah dan palsu. Nanti dulu. Tidakkah tuduhan ini dijuarakan oleh DAP? Tuduhan ini memanglah dijuarakan oleh orang politik. Saya tak nak sebut mana sebab barangkali terbukti. Biar orang saya ni Cik, saya harap orang tak marah kat saya. Kita macam mana nak jadi moderator dah kalau mulut tidak apa tu Jadi memang ditaja dan saya rasa tidak dapat disangka lagi siapa pihak yang menaja itu. Kalau kita lihat itu ialah bila kita tidak berhujah atas landasan dan matlamat, maka kita seperti yang dilihat dalam banyak-banyak politik itu ialah mainan dua perkara. Sentimen dan persepsi. Dan menyorok hak sebenar. Jadi ada orang kata DAP ni cerminan kepada PAP. Nak kata boneka tu susahlah. Cerminan kepada PAP. Maknanya dia membawa semangat perjuangan dan ilham daripada PAP, iaitu satu aspirasi Malaysia yang tidak sesuai dengan kedudukan negara kita yang banyak ataupun lebih mementingkan soal hak istimewa Bumi Putera, hak istimewa Islam. Yang ini yang sedang dicabar oleh DAP ni. Okey, baik. Saya seperti saya cakap tadi, kita perlu dalam sistem ini ialah hormat apa yang orang lain boleh buat. Maknanya kalau dia buat mengikut apa yang dibenarkan dalam perlembagaan dan sebagainya, kita hormat. Tapi yang apa berlaku ini ialah bila perkauman itu tak sepatutnya berlaku. Persepsi tak patutnya berlaku. Orang kata berjuang atas dasar sentimen untuk nak meraih kemenangan. Itu tak patut berlaku. Jadi saya lihat mereka ini ialah satu kumpulan di mana mereka mahu memaksimalkan kebaikan untuk mereka. Dan PAP telah berjaya mendapat percuma negara kita. Bumi kita yang termahal di Asia Tenggara. Mungkin kalau kita jual, barangkali kita semua jadi jutawan. Terlepas begitu. Yang dalam kes PAP tu. Di Singapura tidak disangka lagi itu bumi Melayu berpuluh ribu tahun. Tapi kita, saya tak nak ulas sebab bukan mungkin tidak tajuk ini, kita terlepas di situ. Perjuangan itu memberi satu semangat bagi yang ada di Malaysia ini untuk terus berjalan mendapat maksimal kepada diorang. Apabila kita mendapat maksimal, maka kita menjadi yang mendapat minima. Ini tak boleh lari dah dalam politik. Kalau dia berkuasa, kita tidak berkuasa. Kalau dia kaya, kita miskin. Tapi kita ambil contoh di Singapura, PAP, apabila dia orang berkuasa, dia menentukan agihan. Berapa peratus orang ni, berapa peratus orang ni, berapa peratus orang ni. Dari segi populasi dalam masyarakat dia. Tapi kita tak buat pasal apa? Kita ini, satunya saya lihat ialah kita masih lagi kabur dalam hala tuju. Kita kabur hala tuju. Kita seolah-olah sekarang ini kita hilang pedoman.
Kalau kita Oh. tanya apa hala tuju, kalau kita tengok apa yang dibincang dalam grup dan sebagainya, Ya, ya. perkara remeh-temeh. Isu rasuah, isu remeh-temeh, semua isu sentimen. Ya, 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 Bumi ya. kita hilang, tak pernah nak dibincang. Betul, betul. Bumi kita tidak ada nilai, tak pernah dibincang. Bumi orang lain menilai bilion, triliun, kita diam saja. Ya, ya, ya. Negara di kau orang lain, kita tak ada bincang. Kita sibuk perkara rasuah. Memang rasuah dan salah guna kuasa semua ni ialah satu maksiat yang mesti ditentang dalam agama. Tak perlu soal lagi. Tak perlu bising-bising lah. Tak payah bising. Jadi bising lah ni sekarang ni saya rasa lah. Bukan kerana rasuah tu, bising tu kerana politik. Di sinilah kita perlu menilai. Macam saya bukan nak puji diri, tapi bila telah kita bising pun benda perkara yang telah ditangani oleh kerajaan, kita biarkan. Benda yang tidak ditangani, itu kita beri tekanan. Baru kita bising lah. Kita bising lah. Mengapa ini tak diambil? Misalnya, mengapa hanya SPRM, isu SPRM saja ke rasuah? Berpuluh lah kita diam apa pasal? Saya nak sebut satu-satulah kan. Yang rasuah ni pula, saya pun hairan. Jadi kita pokok-pokok ni saya follow Cik Bahin. Yang rasuah ni orang duduk bising juga orang kita lah. Dia kata mengapa yang pemberi itu tidak pernah ditangkap pun. Kalau dalam hadis Rasulullah yang dia sebut dulu tu, laknat tu pemberi dan penerima. Jadi pemberi tidak ditangkap, yang penerima kena ditangkap. Sedangkan kata Imam Ghazali, orang yang menerima benda-benda yang haram ni ialah dia berada dalam keadaan yang macam itulah, rendah. Dia tak boleh nak memberi kerana dia tak ada duit, dan dia menerima benda-benda tu secara mudah kerana dia perlukan duit. Macam mana ni? Itulah Tuan Haji Ibrahim. Saya balik kepada asas yang saya bercakap tadi. Tajuk kita, okey. Saya mesti balik kepada asas. Asas kita nak mencegah rasuah. Umpama asas kita pergi, contohlah, kita pergi ke masjid hari Jumaat kerana nak beribadah dapat pahala. Tapi di samping itu, kita langgar. Taruh kereta menghalau orang, iaitu haram. Jadi ini kita nak buat ini, tapi kita contohnya dalam rasuah ini, kalau kita lihat pandangan saya, rasuah dalam politik tak berlaku. Rasuah berlaku dalam korporat, dalam kerajaan, sebab politik tidak memegang apa-apa wang. Dia tak pegang, dia pergi parlimen saja. Apabila dia mendapat jawatan seperti menteri, itu kerajaan sebenarnya. Kerajaan, sistem kerajaan, prosedur kerajaan, dan banyak breaches, banyak loophole dalam kerajaan, bukan dalam politik. Politik on its own tak boleh buat apa. Dia nak buat apa? Tak boleh buat paper, dia tak boleh meluluskan. Hanya bila dipijak dalam kerajaan, hanya bila ada jawatan dalam swasta, boleh memberi wang dan sebagainya. Tapi mengapa kita hanya tuju kepada politik? Sedangkan akar umbi rasuah ini berlaku dalam kerajaan dan berlaku dalam swasta. Kita diam. Kita nak sebut, dan dalam politik pun saya tidak mahu orang kata bersekongkol sangat, ialah dua perkara tu. Mengapa kita hanya mahu tuju personality tertentu saja dan jawatan tertentu saja. Itu satu. Keduanya, ini lagi besar dalam kita nak menangani maksiat, kita nak menangani gejala-gejala yang tidak baik ini. Orang yang menimbul ini macam Allah satu gerombolan, buat tuduhan demi tuduhan, pusing dan persepsi, kemudian dibuktikan salah, dia tidak dipersalahkan. Dia buat lagi perkara sama. Ini sebenarnya lagi bahaya daripada rasuah. Yang meruntuhkan ialah inilah yang meruntuhkan negara. Okey, sekat tu dulu. Saya nak bagi tawaran kepada orang lain yang hadir. Takut orang kata kita monopoli, tak bagi peluang. Silakan siapa dia ada, Tuan Haji Lutfi, apa tu Cik Azma, apa tu Tuan Hisham, nak bagi pandangan ke?
Orang ini orang bangsa ni je. Silakan. Tak ada, tak ada. Tak ada. Buat sekarang tak ada. Tak ada. Saya Tak ada kenal. kan? Okey. Ya. Siapa dia lagi? Haji Zamil. Nak mencelah ke tidak? Tidak. Okey. Kita terus. Jadi Boleh. pertanyaan saya, ini yang saya dah muskil lama ni. Bila saya dijemput pergi perbincangan dalam mengenai politik Melayu ke ataupun mengenai politik kebangsaan, saya selalu berpendapat bahawa gaya yang dibawa oleh DAP itu merugikan masyarakat Cina dalam masyarakat kita. Tetapi malangnya tidak ada siapa pun yang sambut. Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun tidak, termasuklah rakan-rakan kita orang Cina yang menunjukkan semangat Melayu membantu Bumiputera. Jadi dia tak komen. Adakah pandangan saya itu salah sangat ke ataupun macam mana? Cik En cerita betul-betul ni sebab Cik En nak masuk politik Kelantan ni. Datuk, seperti saya cakap tadi, asasnya ialah dalam demokrasi ini ialah pemerintahan mengikut kehendak majoriti. Dan dalam negara ini majoritinya orang Melayu. Maka bila asasnya itu, siapa yang satu race kita katakanlah Cina masuk di AP, dia akan rugi. Dia akan rugi. Sebab dia tidak boleh buat apa kerana pemerintahan ini mengikut kehendak majoriti. Dia lebih untung kalau dia menumpang orang majoriti. Maksudnya dia akan dapat equitable, bukan sama. Maksudnya kalau orang dapat 8, mungkin dia dapat 2 atau 3, 7. Tapi kalau dia menentang seterusnya, dia tak akan dapat apa-apa. So asasnya dia akan rugi. Tapi mengapa mereka orang kata lebih menonjol ialah kerana ada orang Melayu. Ini masalah. Ada orang Melayu bila berjuang tidak mahu berjuang dalam kumpulan Melayu, tak apa sama sendiri. Maknanya sama pemimpin itu kita boleh argue. Tapi rela pergi sana. Maksudnya seolah-olah biar putih tulang jangan putih mata ke macam itu. Ini soal lawan lah ni, soal lawan. Soal lawan. Dia pun tahu tidak akan menguntungkan, tapi janji orang sana pun putih mata. Saya lihat begitu. Sebabnya sudah tentu minoriti ini dalam negara ini tak boleh memerintah, tak boleh buat apa. Tapi dalam keadaan sekarang ni, keadaan kita berpecah 8, dia hanya berpecah 2, macam mana ni? Maknanya kan dari segi kualiti tadi, maknanya dia sudah menjadi majoriti. 4 berapa dia punya sekarang ni kan? Jadi bila bagi-bagi itu kalau kita disektorkan setiap ketul tu dia dah besar. Okey, dia kalau kita lihat yang saya kata yang effective factor. Dia ada 3 saja. PAS, UMNO dan DAP atau PH. Yang bersama dengan PKR. Yang lain itu kita boleh set aside dalam merancang atau memikirkan. Hanya orang kata kulat-kulat yang naik malam 2-3 hari dia layu. Tak ke mana. Kita tahu dia tak ke mana. Jadi mungkin lebih kepada kulat-kulat lebih kepada inspirasi individu pemimpin itu saja. Tapi tidak ke mana. Pokoknya ialah PAS, UMNO, Barisan dan DAP, PHPR. Itu saja. So, ini yang menjadi pokok politik hari ini. Ini Cik Hin, saya nak bagi notis kepada GB ni. GB ada dengan kita hari ni, mungkin sebab dia lebih tahu untuk masyarakat Cina kan. Walaupun dia Muslim tapi dia tahulah masyarakat Cina macam mana, kita tak berapa tahu. Saya melontarkan soalan itu supaya itu mungkin bukan pegangan saya misalnya, tapi kita nak tahu apa pandangan kita sebenar. Macam juga GB sikit, saya nak tanya dia lepas ni. Dan sementara tu nak tanya Cik Arun. Mana Cik Arun pergi dah? Dia keluar sekejap lagi masuk balik. Okey, tak apalah. GB nak tanya belum Cik Arun masuk ni? GB? Boleh bagi pandangan sekarang ni. Cik Arun, Cik Ibrahim dah bagi pandangan. Okey, Cik Arun.
apa pandangan balas Cik Arun? Kita dengar Tuan Haji Ibrahim tadi, dia punya pandangan saya rasa cukup jelas, tapi ulasan kita macam mana? Okey, orang lain belum bersedia. Tuan Haji Cik Arun, okeylah, boleh kita sambung. Jadi persoalan tadi ialah kalau mengikut Cik Harun, DAP ada kemungkinan merugikan merugikan kedudukan orang Cina dan mungkin tidak disenangi oleh rakan-rakan kita orang MCA dan sebagainya, kerana tengoklah dalam keadaan sekarang ni apabila DAP menunjukkan taringnya dan orang-orang Cina telah memberi sokongan yang saya nak kata secara total kepada DAP, maka akibatnya tidak ada orang Cina dalam kabinet. Macam mana Cik? Sekali lagi sebelum pada berhenti ni, sebelum pada kita bagi ke Cik Arun ni. Saya taruh ini seolah saya di dalam DAP. Saya orang Cina. Wearing their shoe and cuba memikirkan bagaimana. Jadi, isu utama ialah bagi orang kaum Cina ialah ekonomi. Yes. Ekonomi. Dan ekonomi ini tidak penting siapa memerintah, siapa yang dapat memajukan ekonomi. Kita berniaga di luar negara, bukan orang Melayu memerintah. Tapi kita trading dengan hebatnya luar negara. Orang lain memerintah. Jadi, tapi kita trading bukannya negara orang Melayu, orang Islam memerintah. Sebab negara Barat itu mungkin lebih maju. Jadi kalau kita tengok, pertamanya, ini asas. Jika tidak ada orang kata stability dalam politik ini, maka pokok utamanya ekonomi tidak akan stabil. Asas. Dan untuk dapat stability ini seperti mana sekarang, bagi saya jelas, bukan saya suka, tapi tanpa tampuk pemerintahan ini dipegang oleh UMNO Barisan Nasional, dapat. Untuk sementara ini, mungkin 10-20 tahun kemudian saya tak tahu. Sebab mereka, pertama mereka telah menunjukkan kematangan, iaitu berpengalaman 6 dekad. Orang lain tak ada. Mereka telah menunjukkan apa yang ada ini, pembangunan hasil daripada mereka, termasuk apa yang kurang, apa yang lebih. Dan bila kita lihat factual, bertukar sekarang hampir 3-4 kerajaan. Semua tak mampu. Semua tak mampu seperti yang dijanjikan, boleh bawa lebih. Dan malah kita telah sampai ke tahap merundung sekali. Merundung sekali. Jadi saya lihat ini orang Cina akan lihat bahawa ini, dan jika lihat contoh terbaik berlaku di Melaka. Melaka di Melaka. Maknanya itulah berlaku kesedaran bahawa stability politik itu penting. Tulang belakang pemerintah itu, iaitu orang Melayu tulang belakang, pengalaman itu penting. Dan ini telah berlaku di Melaka. Kita lihat. Kalau berlaku di Melaka, maknanya Johor akan follow lah. Saya ramal begitu. Saya ramal begitu. Okey, Tuan Haji. Ni, apa ni takut marah di Cik Harun tadi lagi, mak dia nak. Apa Cik Harun nak ulas? Nak ulas yang tajuk dan yang Tuan Haji Ibrahim sebut tadi. Maaf tu, saya baru dapat line dia. Oh, okey. Jadi tak berapa pick up sangat apa isu yang ditimbulkan tadi itu. Okey. Dengarlah dulu. Tak apa saya lihat. Okey. Kita dua lah dulu Cik Hei. Macam mana kita ni? Maknanya kita cuba meneropong. Belum pergi dasar kan. Maknanya saya dan saya Tuan Haji Ibrahim pun berpendapat sekarang ini orang-orang Cina sendiri sudah tidak lagi berselera dengan DAP, walaupun dia punya semangat itu begitu tinggi untuk Malaysia itu, tetapi oleh kerana suasana politik persekitaran dia, sebabnya dikelilingi oleh orang Melayu, Bumi Putera dan sebagainya, maka apa yang
diusulkan oleh DAP itu susah untuk nak dilaksanakan. Macam mana? Okey, boleh sambung lagi tak? Jadi kalau kita lihat realiti factual. Jadi contohnya di Melaka, mereka kalah di kubu mereka tu. Yang kalah tu di kubu Seat mereka bertanding itu kubu mereka. Jadi jika tanpa peralihan pemikiran orang Cina, saya rasa tidak mungkin. Begitu juga mereka tewas, begitu orang kata ketara di Sarawak. Dan sama juga di Johor. Ya. Pengalaman saya selalu pergi Sarawak ni sejak daripada zaman Ramai Yaakob lagi sampai pun. Ya, sekarang ni DAP sebelum baru ni sangat ditakuti oleh orang-orang politik Bumiputera Sarawak. Tiba-tiba pilihan raya ni merudum DAP. Macam mana? Sebabnya kita bagi kepada factual. Sebabnya sebelum ini mereka boleh mencanang macam-macam. Mereka boleh buat yang lebih baik. Tapi ternyata bila dibagi mandat, bila dibagi peluang, mereka bukan saja tidak boleh buat terbaik, malah merundung ke belakang. Yang amat teruk sekali. Ekonomi kita sekarang amat teruk sekali. Saya tak tahulah macam mana orang bawah sekarang nak hidup. Ya. Ikan, ayam semua dah naik 20-30 ringgit. Macam mana? Lain Cik Hei ada masalah Cik Arun, adakah? Sekarang ini apakah maknanya kalau kita banding antara DAP dengan MCA, kita boleh kata bahawa masa MCA dulu orang-orang Cina dalam negara kita ini lebih berjaya kerana mereka mendapat satu ekosistem lagi dengan Cik Arun kan? Satu ekosistem politik yang stabil. Maka di bawah politik yang stabil, mereka boleh bekerja kuat. Kita tahulah orang Cina bekerja kuat, mereka tahu bekerja kuat untuk mendapatkan ekonomi yang kuat. Sehingga kan sebelum pilihan raya lepas, ekonomi orang Cina kuat. Tapi sikit terjejas kerana COVID ataupun kerana politik yang itulah. Bagi ulasan sikit. Kita tak pasti apa sebenarnya berlakunya palihan selera tadi itu. Cuma barangkali kerana terlalu lama mereka di bawah pemikiran DAP yang kita lihat kemungkinan sampai ke satu tahap yang sudah tepu tak dapat nak keluar daripada zon semangat perjuangan itu. Dan kalau kita melihat bahawa mereka perlu kepada suatu peralihan dalam bentuk pemikiran dan juga kepimpinan yang baru dengan menonjolkan muka-muka baru yang lebih idealistik. Kita ambil contoh cara pemikiran yang lama, generasi yang lama, Pipatu, Widayuib dan yang terakhir Philip Kit Siang. Cuba kita bagi nafas baru kepada golongan-golongan muda yang idealis seperti Anthony Locke, Hannah Yoh, Yi Biyin, dan sebagainya, supaya orang-orang ataupun orang-orang DAP ini keluar daripada satu kepompong di bawah dinasti Lim itu, supaya pemikiran baru ini sesuai dapat diadaptasi kepada realiti politik negara masa kini, bersesuaian dengan perubahan-perubahan dan tentang realiti itu sendiri. Jadi kalau kita nak katakan mereka berubah selera kepada MCA, kita belum ada satu maksudnya kesimpulan yang mutlak, cuma sebagai satu andaian sahaja. Bagi mereka, kemungkinan sama ada orang Cina ini sama ada DAP ke MCA ke, mereka benda yang sama sebenarnya. Kalau dia tak suka DAP, dia akan suka MCA. Jadi MCA itu apa sebenarnya yang mereka dapat daripada hasil perjuangan MCA apabila MCA merupakan salah satu komponen dalam Barisan Nasional itu. Jadi apa mereka terlepas kiranya DAP di luar daripada kuasa kerajaan, hanya setakat
memegang satu negeri dan juga menguasai bandar-bandar besar, ya, seperti di Lembah Kelang, di Ipoh, di Pulau Pinang, di Melaka dan sebagainya. Jadi setakat mana mereka dapat bertahan dengan status quo secara yang sebegitu, sekiranya mereka tidak memikirkan bahawa ada suatu keuntungan yang lebih besar sekiranya mereka bersama MCA, bersama dengan kerajaan, dan mereka dapat menikmati apa-apa yang mereka kehendaki. Sebab kita tahu bahawa biasanya sejarah dulu lagi apabila mereka China ni di bawah MCA yang berada dalam komponen Barisan Nasional, mereka dapat banyak kelebihan-kelebihan dari segi perniagaan dan sebagainya. Okey, itu Datuk. Saya cuba nak bandingkan, kita ada 2 panel yang aktif hari ini. Kita harap ada lagi lah orang lain yang nak cuba aktifkan. Zaman dalam Perang Dunia Kedua, orang bandingkan British dengan Jerman. Hitler kuat, suaranya, semangatnya, tenteranya kuat, apa-apa semua sekali. Tapi last pencapaiannya sangat sedikit. Tetapi orang putih, orang British, bawah apa tu, Churchill dan sebagainya, ibarat kata kalau dia nak keringkan kolam itu, dia cedok sikit, akhirnya ikan dapat tangkap. Tapi Hitler, dia pergi tangkap ikan merah mata-mata, nampak kuat bekerja, hebat perjuangan, tapi tidak mendapat keuntungan. Adakah ini sebenarnya keadaan yang real di antara perjuangan ala MCA dengan perjuangan ala DAP? Terbukalah dua-dua dulu. Ataupun orang lain yang ketiga yang nak cakap bolehlah. Macam mana, Cik? Apa tu, Cik Aaron? Dia bergantung kepada bagaimana bentuk peralihan ataupun corak pemikiran generasi muda sekarang ini. Kalau generasi muda sekarang ini lebih kepada suatu keadaan yang lebih terbuka, melihat bahawa selama mana DAP dalam suatu doktrin ataupun pendekatan yang lama sebagai membangkang dan tidak memberikan idea-idea atas sifat seorang warga negara ataupun atas sifat negarawan, ya. Jadi kemungkinan seperti yang saya katakan tadi bahawa golongan-golongan muda ini kemungkinan tidak melihat potensi yang mereka boleh bergerak ke hadapan, ya, dengan keadaannya sekarang. Dalam dia sebenarnya keadaan dalam mana-mana politik pun dia bergantung kepada kepimpinan. Ada yang kita lihat dalam sejarah DAP pun, kalau Datuk tengok bagaimana pendekatan Tan Sri Lee Lam Tai misalnya, dia agak berbeza, ya, dengan pimpinan-pimpinan yang lain yang kemungkinan agak keras, agak dari bahasanya orang Melayu melihat mereka itu lebih kepada chauvinis. Tetapi Cik Aaron, orang duk kritik Kek Siang tidak cukup bijak berpolitik, hanya berkeras-keras begitu saja dan menyebabkan orang Cina rugi. Tetapi saya tengok sebelum pilihan raya lepas, dia telah memperjudikan perjuangan DAP apabila dia telah menerima Tun Mahathir sebagai rakan kongsi. Maknanya Kek Siang pun sudah membuat perubahan, dan segala perubahan yang berlaku sebelum ini asalnya DAP keseorangan, tetapi akhir-akhir ini di bawah pimpinan Kek Siang, dia telah membawa DAP ke tengah-tengah. Dia ada PH dan dia merupakan parti yang sangat berpengaruh di bawah PH. Saya rasa pengaruh dia lebih daripada PKR, daripada Amanah. Macam mana ni? Cik Him bersamalah. Tak apa tu, unmute je. Unmute. Okey, sorry tadi habis bateri. Okey, ingat kau hujan. Lupa. Okay. Dah taruh plug tapi tak on. Okey. Kita hari ini saya suka bawa kepada perkara yang senang dilihat, senang difikir dan senang diberi jawapan. Kita telah melalui zaman saya katakan 4 kerajaan. Okey. Kerajaan Barisan Nasional yang begitu lama, yang ada sekarang Kerajaan Nasional, Kerajaan PH, Kerajaan PN, dan sekarang Kerajaan Keluarga Malaysia.
Saya pertamanya saya tak terutama yang kerajaan PH. Mereka menjanjikan reformasi yang begitu hebat. Kalau apa yang mereka janji itu dapat dikotakan, memang saya pun yakin, saya pun akan sokong dia orang. Sebab hebat. Tapi ternyata bahawa hanya boleh bercakap dan sukar untuk dibuat. Okey. Lepas itu berlaku kepada kerajaan PN. Turun mengambil tak mana, kerajaan sekarang pun tidak tahu mana hala tujunya. Satu polisi yang begitu besar yang kita boleh tengok ke hadapan. Apa nak buat sekarang? Orang gelar kerajaan sekarang sebagai kerajaan lembek. Dia kerajaan itu bergantung kepada kuasa di belakang. Kalau kuasa tidak ada majoriti yang kuat, apa memerintahkan? Contohnya, kita ada pemimpin yang hebat selepas BN. Tun Mahathir sendiri, orang yang paling hebat memerintah negara. Ya. Kerana di belakangnya kuasanya tidak ada. Dia mengaku tu kan? Dia mengaku tu. Itu kita fahamlah. Saya pun kalau duduk gini tak boleh niaga tu. Kalau bagi saya Nabi, saya boleh. Beliau pun boleh buat. Di belakang itu jentera, satu organisasi yang kuat. Okey. Pokoknya ialah bila kita lihat ini, satunya ialah dari sudut DAP. Walaupun mereka berkuasa, tapi mereka sedar bahawa tidak boleh tidak Melayu kena memerintah ini. Jadi bila kita lihat ini terbalik. Ini piramid terbalik. Minoriti yang mentadbir negara, yang meneraju. Masa PH pun sama, masa PN pun sama dan sekarang pun sama. Ya. Kuasa minoriti, betul. Kuasa minoriti jadi Perdana Menteri dan cuba meneraju. Ya. Umpamanya Sang Kancil nak arahkan harimau, gajah ikut saya. Oh, dah gajah jadi tepok dah, tak kan? Tak arah dia. Jadi akan ikut hanya sekiranya ikut selera saya lah. Perut saya. Selera saya. Itu saja. Okey, Mr. Sang Kancil, you duduklah depan. Itu saja. Betul. Jadi pokoknya tu rakyat telah tengok. Jadi sekarang ini kita dah ada 4 acuan. Jadi kita nak balik ke acuan mana? Ya. PH, kita dah tengok. Macam itulah kita akan jadi. Nak balik ke acuan. Macam inilah. Nak balik kepada ini seperti yang sekarang lah. Okey. Cik Arun, nak balik acuan mana ni? Tuan Haji Ibrahim tanya nak balik acuan mana? Okey. Dia pusing-pusing pun kata Cik Ibrahim tadi tentang bagaimana kalau DAP mempunyai kekuatan pun, tetapi dia akan balik kepada kepimpinan itu orang Melayu juga. Buru bangau jugalah, balik ke atas belakang kerbau. Tapi macam ni Datuk, kalau kita lihat orang Melayu memimpin, kuasa itu dipegang oleh orang Melayu, mereka dari segi ekonomi akan balik kepada orang Cina juga. Okey, sekarang katakan di Kelantan misalnya, siapakah yang maksudnya mendapat lesen atau dalam maksudnya tanya Cik Ibrahim lah, dia orang Kelantan. Maksudnya tanah-tanah kerajaan negeri Kelantan yang telah ditebang dan sebagainya dan ditanam semula itu, siapa yang menyewa? Siapa yang dapat lesen? Cik Arun, bagi tahu Cik Ibrahim, semua peniaga-peniaga kecil dah collect semua sekali kerana masuk syarikat-syarikat besar lah, Ion lah, apa lagi semua sekali dah conquer. Kita tengok Kelantan ni dulu nak pelera peniaga tradisi Melayu. Tak juga. Okey, di Terengganu, katakan PAS Perintah. Adakah dia cuba untuk menyisihkan pengaruh Berjaya Group yang telah lama menanam modal yang melabur di Kelantan, di Terengganu? Jadi walaupun dia dipegang oleh kerajaan Melayu Islam, tetapi dari segi di belakang kekuatan ekonomi, kita terpaksa balik juga. Berbaik-baik. Jadi betul lah Tengku Ramai kata Melayu pegang politik, Cina pegang bisnes, India pegang buruh. Betul lah tu.
Kau macam mana? Cik Arun tak seolah dah Cik Ajib Apa kita jumpa? Kita bagi Cik Ibrahim tengok dulu, ya. Macam mana Cik Ibrahim? Ulasan Kelantan ya, dah apa semua tadi kan bila Cik Ibrahim kata apa nama ni Sang Kancil akan menjadi ketua, akan menyertai. Maksudnya orang Melayu, ya, kerana DAP dan sebagainya kemungkinan dari segi faktor-faktor yang lain tidak mungkin akan memimpin, kerana dari segi realiti sejarah perlembagaan dan sebagainya mesti orang Melayu. Tetapi dari segi satu yang lain itu, walaupun orang Melayu telah mendapat kuasa, tetapi dia tak dapat buat apa-apa juga. Terpaksa dia akan patah balik kebergantungan mereka kepada kaum Cina juga. Jadi di antara ni maksudnya dia pusing-pusing, dia akan menjadi suatu cycle yang balik kepada asal juga. Boleh saya mengulas? Boleh, selalu. Cik Wei, saya suka mencelah lah, bukan dia apa sangat, mencelah lah. Begini, politik itu saya lebih berat kepada pemerhati. Dalam bisnes, dalam korporat itu bidang saya. Jadi mungkin nak cerita tu kena cerita sikit lah. Yalah, betul. Asal kita semua ini berjalan kaki ayam di kampung hinggalah kepada korporat di sini. Maknanya kita melihat 30, 40, 50 walaupun kerajaan Melayu kekal, tetapi orang Cina tetap teguh dalam dia punya ekonomi. Betul ke tak? Betul. Saya nak tanya sekarang, kita heboh kan? Okey, buang, sebab kalau bila kita cakap Cina ini, kita akan sentimen Melayu. Kita cakap modal. Kita daripada merdeka sekarang, hingga sekarang ini sibuk mengandalkan modal asing. Sebab kita memerlukan modal. Ni ada orang, semua pergi PhD pun tak jadi apa, kecuali ada modal yang dapat menjanakan membuat khidmat kerja dan pekerjaan. So kalau kita pergi Harvard semua, tak ada apa. Tak boleh buat apa, kecuali ada modal. Gunakan semua resource ini, tanah, bumi dan sebagainya. Jadi kita memerlukan modal. Kalau modal asing kita perlu, apatah lagi modal dalam negara. Ya. Sekarang kita nanti je. Saya nak jemput Gek B ni. B, bagi ulasan sikit. Bincang tentang Cina, tentang MCA, tentang DAP ni. Macam mana nak ulas? Datuk, Puan Gek B tu dia ada masalah audio cakap tadi. Sahabat pun sekarang dia suka saya tak apalah, sorry lah saya cut. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey. I terpaksa tukar headphone. Okey. Kita dengar dia. Lepas tu kita ulas satu. I minta maaf dulu sebab yang part yang pertama tu I tak dengar apa yang telah satu isu B. Ya. Masalah sekarang ni, isunya kalau DAP berkuasa, maka sekalipun dia tidak boleh mengatasi majoriti orang Melayu. Yang adanya ialah rugi, kerana orang-orang Cina sudah cukup hebat di bawah pemerintahan barisan dulu, di bawah UMNO yang cukup bertolak ansur dan sebagainya. Ini betul ke macam ni? Masuk Prof, rugi dari segi apa tu? Dari segi ekonomi sendiri pun, bisnes sendiri pun. Sebab menimbulkan reaksi orang Melayu negatif terhadap orang Cina. Maksudnya sekiranya, saya nak kepastian sekiranya DAP berkuasa, adakah pihak kaum lain akan rugi dari segi ekonomi? Gitu ke?
Kata kaum Cina akan rugi dari segi ekonomi kerana ada reaksi negatif yang teruk daripada orang Melayu terhadap orang Cina. Dulu dia ada kuasa ekonomi, ini nak kuasa politik pula. Jadi sekarang ni yang terjadi macam tu. Macam mana? Boleh tak I tak ulas yang tu, tetapi saya lebih lihat kepada kita buat pembandingan negara, bukan negara lah. Kita tengok di Penang pada, sebab I pun sebenarnya saya banyak kali juga mendapat jemputan daripada local authority dekat sana sebab untuk subjek OKU lah, which is dia merangkaui semua golongan manusia kan. Jadi kalau kita tengok dari segi performance kita talk about dari segi fakta sahaja. Saya tak nak masuk bahagian politik because saya bukan pakar dalam yang tu. So dia orang yang arif. Tapi sebagai layman, sebagai I'm also a Chinese. So kalau kita tengok dari segi performance kita jangan orang kata ada perasaan we look it as what benda yang ada yang depan mata. So kalau kita tengok dari segi performance di antara Kelantan lah, let's say kita ambil Kelantan, Terengganu dan juga kita tengok Penang yang memang diperintah oleh DAP dan juga gabungan-gabungan rakan politiknya. Kita nampak dia punya perubahan memang ketara. Dan kita tengok even Datuk Bandar dia sendiri, Datuk Seri Maimun telah pergi dilantik dalam United Nations sebagai seorang perwakilan negara yang memang hebat dari segi perancangan bandar. Jadi dekat situ kita boleh nampak dari segi performance tu adakah I bagi soalan balik ni. Adakah because of siapa yang politik mana yang merintah tu akan memburukkan, memberi impak yang negatif? Sebab kita perlu lihat. Saya punya andaian. Orang lain tak kata, saya yang membuat andaian tadi. Sebab bila kita tengok perwakilan dan juga dari segi award ataupun penerimaan anugerah, dari segi perbandaran, dari segi pencapaian di peringkat antarabangsa, dekat Penang memang dia dapat banyak anugerah. Dan juga yang ketara ialah Datuk Bandar dia sendiri, sebab I pernah berjumpa dia sendiri dan sekarang dia akan dilantik naik lebih tinggi, iaitu untuk menerajui United Nations dalam bidang OKU. So saya nampak dari segi performance lah ya. Sebab kalau kita melibatkan agama, saya pernah dengar seorang ulama terkenal iaitu Dr. Daniel, dia pernah mengulas kenapa kita macam buruk sangka, sedangkan ada certain ciri-ciri yang diterapkan di Penang. Kalau kita tengok secara ikhlas bukannya ada apa-apa orang kata prasangka ataupun tangkapan yang orang kata yang preconceived. Preconceived. Okay. So jadi kalau you pernah tengok ataupun dengar apa yang Dr. Daniel sebut, dia kata salah satu daripada state di Malaysia yang allow 2 kali azan waktu subuh. Kat mana? Okey, kat tu dulu Bi. Macam mana kita nak respon? Tidak mesti berdepan pun tak apalah, sisi-sisi lah. Maknanya Tuan Haji Ibrahim dengan Cik Arum pun bukanlah negatif sangat dari segi tu, cuma saya yang membuat andaian.
melihat kepada pandangan-pandangan popular daripada kalangan orang-orang pengikut politik di luar sana yang mengatakan bahawa bla 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 tu. Jadi saya nak pastikan bahawa sama ada perkara ini betul ke tidak. Encik Awi, macam mana Encik Awi nak cakap ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Datuk kerana bagi sedikit ruang untuk masuk dalam Zoom ni kan. Okey, yang pertama sekali kita pada pandangan saya bukan ahli PH dan saya hanyalah simpatizer pada PH dan saya mengikuti dengan rapat berkaitan dengan PAS dan kita di kampus UM. Saya pernah interview Datuk dulu untuk majalah Varsity versi akhir dulu kalau tak silap saya. Okey, kita dididik oleh PAS daripada saya orang Kelantan juga. So dididik daripada PAS daripada tahun 90, umur 10 11 tahun pun kita dah ikut apa sistem PAS yang ada dalam tarbiyah PAS dan sebagainya. Cuma bila kita tengok realitinya pada hari ini dari segi performance kita tak boleh nak kata asal Melayu Islam kita rasa okey, jahat macam mana pun okey, asal Melayu Islam. Asal bukan orang kafir. Isu dia adalah kafir ni confirm masuk neraka dan Islam jahat macam mana pun masuk syurga juga. Itu antara statement yang kita pegang. Yang kita lihat apa yang terjadi pada bangsa kita. Okey, kalau kita dalam bisnes, saya bisnes buat berniaga. So kita lihat yang jatuhkan kita dalam bisnes, siapa yang pernah berurusan dengan China, saya rasa banyak yang jatuhkan kita adalah bangsa kita sendiri. Persaingan dan sebagainya yang lebih kepada fitnah dan juga membunuh dalam bisnes. Sama juga dalam politik, DAP tak kacau pun PKR, amanah, PAS dan sebagainya. Tapi dari segi delivery, kita tengok DAP lagi deliver dari segi performance dia. Dan bila kita kata DAP abang besar dalam PH contoh, dia lebih kepada idea siapa yang lebih rasional untuk rakyat Malaysia. Dan sekarang ni, kita diperintah oleh Melayu lebih daripada 60 tahun dan kita tengok kerajaan Melayu ataupun hari ini lebih mesra lagi Melayu Islam, apa yang baik yang kita dapat. Dan kalau rasuah adalah daripada bangsa kita sendiri, champion. Yang banyak kita kerajaan dan juga wakil-wakil rakyat adalah champion adalah bangsa kita. Okey, dan kita lihat dari segi performance kejayaan sesebuah kerajaan. Dan kita lihat negeri yang majoriti Melayu saja seperti Kelantan. Kenapa terlalu mundur kalau katakan kita dulu pun kita imagine PAS ni adalah parti yang terbaik dalam dunia. Parti Islam paling hebat dalam dunia. Imaginasi kita dan harapan kita sehinggalah kita melihat kebelakangan, bukan kebelakangan ni. Sejak daripada tahun 2000 pun kita dah rasa sempurna apa yang ada di Kelantan. Terutamanya bila kita keluar daripada universiti dan kita cuba mencari peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Betapa sempurna kita. Ini belum masuk lagi dari segi infra dan sebagainya. Dan inikah yang kita kata biar Melayu merintah. Asal mundur pun tak apa, asal Melayu. Dan inilah mindset lama, orang-orang lama dan pakar-pakar juga yang lebih cenderung untuk memberi pandangan bahawa DAP adalah salah. Sedangkan kita sendiri tak kenal pun siapa tu DAP. Dan kita lebih kepada persepsi kita kepada DAP itu sendiri. Okey, kita rasa DAP ni terlalu jahat, terlalu ada agenda dan sebagainya. Dan kalau saya tak ada pengalaman yang banyak untuk berkawan dengan sahabat-sahabat di Singapura dan mereka di Singapura pun happy saja dengan Melayu kita, happy je, tak ada rasa apa yang kita katanya. Cuba pergi ke Singapura dan minta offer anak-anak Melayu di Singapura datang ke Malaysia dan jadi warga negara Malaysia. Dia orang pun tak nak. Sedangkan Melayu yang ada kat sini, profesional Melayu, register syarikat-syarikat kita di Singapura kerana peluang dan potensi untuk ke international lebih besar berbanding apa yang ada pada Melayu yang ada pada hari ini. Minta maaf, saya agak keras sikit bahasa saya. Tak apa, okey. Keras-keras buat Kelantan. Kelantan. Cuma yang dari segi persepsi kita, persepsi lama kita terhadap bangsa lain. Dan dalam bisnes, saya lebih kurang dalam 7-8 tahun berada dalam bisnes dan 3 daripada pengkhianatan adalah daripada bangsa kita sendiri yang melibatkan rugi jutaan ringgit. Dan kita, yang bangkit, angkat dan tolong kita adalah Cina-Cina yang kita kata Cina kafir yang tak pandai apa macam-macam yang kita kata ni. Tapi diorang yang bangkit kita dan beri peluang dan ruang untuk kita berada dalam ekonomi paling tidak boleh menumpang kek ekonomi daripada bangsa mereka.
Saya buat property dan antara satu-satunya agensi lah kalau boleh, masa saya lead satu projek daripada 2,400 unit, 1,000 lebih adalah daripada tim saya, tim Melayu, yang mana diberi peluang oleh developer Chinese untuk develop projek-projek mereka. Dan hari ini bila kita pergi jumpa dengan developer Melayu, untuk payment agak demam kita untuk dapat commission kita. Dan ni yang berlaku dalam kita ni Melayu Islam, dan kelebihan ada pada bangsa kita dari segi pembeli sendiri, dari segi pemerintah sendiri untuk dapat approval dan sebagainya, Rizal Melayu dan sebagainya ada pada bangsa kita. Tapi kenapa tak boleh tak deliver? Tanpa Cina, ke mana kita? Andai kata kita buat semua. Nanti Awi nak tanya Cik Heng. Tapi bukan nak berbahas ni Cik Heng. Cuba bagi keterangan. Macam mana pada pandangan Cik Heng? Datuk, seperti saya pergi kepada asas. Itu asas betul. Asas pemikiran. Kalau kita lihat asas itu ditanam di sekolah. Saya 28 tahun. Belajar daripada sekolah, universiti, profesional, sebagainya 28 tahun. Dan asasnya pergi kepada dua perkara saja tu. Fakta, analisa dan jawapan yang tepat. Kalau kita tengok Melayu, banyakkan, ni maaf cakap, tapi kita ini berdiskusi secara profesional. Banyak andaian pemahat. Boleh dihujah dan sebagainya. Saya bagi satu contoh kan. Kalau bagi orang PAS memerintah Kuala Lumpur dan orang UMNO ni pergi merintah Kelantan, orang PAS akan maju. Sebabnya asasnya Kuala Lumpur itu sendiri sudah maju. Kalau bagi Lee Kuan Yew, akan jadi Singapura. Katakanlah bagi Lee Kuan Yew merintah Kelantan, macam mana? Tak ada, sama juga. Seumpamanya begitu juga kita lihat bangsa. Kalau kita nak jual Mercedes, kita pergi jaja di Kelantan, orang Melayu semua dia tak mampu. So yang nampak dilihat orangnya ada. Itu sebab itu saya kata pertamanya avoid discussing race Cina Melayu. Kalau kita nak cakap ekonomi, cakap modal. Modal. Sudah tentu yang membantu kita orang yang ada modal. Orang yang tak ada modal tak boleh buat apa. Itu asasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama saya nak pergi dah tu. Okey. Kalaulah kita selalunya mengatakan politik lah yang membuat kita gagal dalam ekonomi, saya nak sanggal sekali. Tak betul. Kiranya tidak ada rasuah, tidak ada petirisan sedikit pun dalam kerajaan, Melayu tetap seperti hari ini. Sebab ekonomi, perlu kita fakta, ekonomi kerajaan hanya 20% daripada ekonomi keseluruhan negara. 80% kolamnya di luar. Okey? 40% nak menepati 70% population tidak akan jadi macam inilah seperti sekarang. Itu pertama. Keduanya, kita perlu lihat dari mana dapat 20% ini, 300 sekarang 340 bilion pendapatan, ataupun dia bukan pendapatan, dia hanya pungut. Bukan cari pendapatan, ni cari. Dia panggil collection. Cik Hen, sikit saya nak tanya Cik Hen. Boleh ke? Saya nak tanya tuan. Sela. Tak apalah, kita buat santai ni. Okey, macam ni Cik Hen. Kalau katakan tadi tuan kata bila katakan Lee Kuan Yew kita pergi campak dekat Kelantan. Contoh saya tanya. Prof tanya okey, maksudnya statement tu okey, kita kata kita tak payah kata pergi campak Lee Kuan Yew. Kita pergi campak Cina-Cina yang ada dekat sini, apa jadi pada Musang King? Apa jadi pada durian yang Melayu tanam? Maksudnya Cina dari segi idea, dan kita kena akui bahawa tamadun dan juga motivasi serta modal yang dia ada boleh develop satu-satu kawasan. Dan kita Melayu, kita diberi dana dan sebagainya, apa yang kita boleh deliver balik kepada bangsa kita. Sebagai contoh, orang panggil geran-geran kerajaan dan sebagainya. Setakat mana kejayaan yang patut kita kaji tentang dana-dana kerajaan untuk membantu bangsa. Dan inilah dana-dana inilah yang menyebabkan orang Cina begitu rasa prejudis pada kita bahawa kita hidup adalah melalui subsidi kerajaan. Sampai kita yang bisnes tanpa subsidi pun, pihak Cina tanya kita, you tak apalah boleh main-main, kalau tak ada pun kerajaan akan support. Kita demam lagi teruk daripada dia orang. Kita mana ada abang besar, mana ada kerajaan punya dana, tapi kerajaan sediakan dana untuk mereka-mereka tertentu lah. Mungkin kita pun boleh dapat daripada kerajaan melalui submission yang betul dan sebagainya. Tapi Cina, dia bangkit adalah melalui grup dia untuk membangunkan bangsa dia.
Okey, kita tadi bila kita kata statement China sebab Kelantan tu mundur letak tak apa, kita letaklah contoh Myanmar di Kuala Lumpur. Ada kita yakin Myanmar boleh memerintah dengan jayanya di Kuala Lumpur. Contoh kita kata macam tu. Okey, itu saja. Kalau boleh kupas bahawa China ni letak campak di mana-mana pun dia boleh hidup. Okey, baik, saya nak ulas yang awal tu tadi. Kalau yang basic itu tadi, untuk kerajaan itu baik. Untuk mendapat 340 bilion revenue collection ini daripada mana? Daripada orang kaya. Daripada perniagaan. Maksudnya siapa saja memerintah untuk membesarkan GDP, income sebagainya dan hasil untuk pungut teks itu, dia mesti memperkayakan orang kaya. Tidak mungkin kerajaan dapat menambah belanja kecuali orang dalam negara itu makin kaya. So dari segi formula asasnya, walaupun tidak disebut ini, tapi sebenarnya pungut ni perkara senang. Pungut saja, ada custom apa semua pungut. Yang susah ni nak mengembangkan ekonomi, dan untuk nak mengembangkan ekonomi ni mesti mengembangkan modal. Dan orang yang pegang modal itulah sebenarnya yang paling untung dalam negara ini. Dan secara kebetulannya atau secara faktanya, orang dia yang orang Cina yang pegang modal. Sebabnya mereka saving, invest dan ada modal. Baik, saya nak pergi kembali kepada Cina. Cina di Kelantan maju tak? Mereka merepak juga di tepi sungai tu. Ditumpak dan sebagainya, meniaga tak ke mana je. Sebab asasnya, kalau kita bawa Cina yang tak ada modal ke Gua Musa, dia sama dengan kita. Tapi Cina yang pergi meneroka semua ni, mereka ada modal. Itu asasnya. Jadi Melayu tidak ada modal untuk nak meneroka ni. Dan yang lebih pentingnya, bukan saja tak ada modal, tapi pengalaman. Saya bagi satu macam Datuk lah kan. Datuk dah begitu hebat, PhD, profesor sebagainya. Siapa orang kampung boleh challenge anak Datuk dalam pelajaran? Sebab because you already advanced. Begitu juga dalam ekonomi. Satu kampung di kampung saya tu pun, kalau bagilah peluang berapa pun, dia tak boleh nak challenge saya. Sebab kita di depan. Bukan kita nak puji kita. Iyalah. Okey. Fakta. Jadi isunya, kita bukan tidak maju orang Melayu ni. Tapi kita di belakang. Kita maju memang jauh lah daripada kaki ayam sekarang, dah duduk rumah batu. Datuk saya tengok belakang tu pun dah library macam-macam. Jadi dah maju tu begitu jauh. Dulu nak beli satu buku komik pun tak boleh. Jadi isu yang kita hadapi ialah relatif. Itu kita kena tengok dari sudut relatif. Yang kita sekarang yang menjadi challenge ialah relatif. Bagaimana kerajaan nak bagi subsidi, dia mesti memperkaya orang atas, orang kaya itu, dan dapat duit untuk bagi subsidi. So forever, orang atas tu akan besar-besar. Itu yang menjadi. Jadi maksud sayanya, kalau kita nak menangani ekonomi ini, kena lihat ekonomi itu by itself. Maknanya jangan dikaitkan dengan soal politik, ekonomi, begitu. Politik ni hanya boleh membantu marhai orang yang tak ada 5,000. Lawan ini kena juta-juta. Kalau setakat ada 5,000, 4,000, 40,000, itu bukan berlawan. Untuk orang kata memberi pekerjaan kepada orang bawah supaya dia naik. Tapi kena berlawan dari segi industri, dari segi hartanah, dari segi pembangunan, dari segi trading. Dan itu perlu dilihat dari sudut ekonomi itu sendiri. What is the game of the business? Dan di situlah kita kena lihat bagaimana kita boleh melonjakkan diri di depan. Saya bukan nak cakap diri saya. Saya Datuk memang, mungkin Datuk pun dah keluarga yang sama. Mak tak boleh bagi 10 sen pergi sekolah. Dan ditakdirkan saya daripada sekolah sampai kerja rating, tak ada scholarship. Ambil loan. Tak ada bantuan. Tapi saya lihat diri saya dapat menangani dan boleh lawan dengan kaum lain. Seperti yang saudara cakap tadi, ialah isunya ialah sikap dan minda dan memang kerja gigih. Orang kerja 12 jam, kita kena, kalau kita belakang, kita kena pergi 18 jam. Kalau orang cari pendapatan dia gaji 5,000, kita gaji 4, kita kena cari daripada luar 3,000 lagi.
Kalau kita tak ada itu sikap nak potong, kita kan dah je. Ya. 2 degree, kita cari 5 degree. Baru kita ada dapat jawatan. Seperti yang saya cakap tadi, jadi asas yang saya tengok, di sini saya tengok, saya lihat contoh ketara. Saya call satu pekerja Bangladesh. Dia kata, boleh tak saya mari repair aircon pukul 9 malam? Itu orang Melayu nak buat tu. Saya nak repair kereta, call pukul 5 dah, cik. Ini hari ni tak boleh lah, kena mandi lah. Ini bukan sekali, bukan. Jadi nak dapat sikap di mana orang macam Bangladesh itu boleh pukul, tapi saya boleh repair pukul 9 malam ini. Boleh tak? Sebab itu dia saya rasa dapat mungkin jauh daripada pendapatan graduate. Ya. Ini yang nak ditanamkan kepada orang Melayu, dan asas utamanya 2 perkara tu. Orang Melayu ni, dia kena buang PhD. Rasa iri hati ni orang ni. Keduanya ialah stop blaming others. Zero. Blame diri sendiri saja. Selagi kita kat politik tak menolong orang ni, selagi itu kita tak akan ke mana. Sebab kalau kita lihat di itu, ramai orang Melayu tak dapat pertolongan, dia maju. Ramai memang Cina, dia dapat pertolongan, dia maju. Memerlukan mesti ada cara dan formula dia. Jadi kita Okey, Ujan. Okey. Ada siapa dia nak bagi pandangan ni? Kita cuba menampung kekurangan line yang tak betul dan sebagainya. Okey. Prof. Okey, apa yang Datuk Ibrahim kata memang saya setuju sangat. Sebab saya banyak berkawan dengan peringkat orang yang biasa-biasa, tukang jahit, yang berniaga penjaja dekat pusat penjaja, dan juga yang berniaga secara kecil-kecilan. Dan juga saya sebenarnya memang daripada keluarga yang kedai runcit, yang a typical small business. Jadi dekat situ kita untungnya being a Chinese, duduk di komuniti kebanyakan orang Melayu. So memang kita tak ada masalah langsung untuk bersama dengan mana-mana golongan bangsa lah. Dan kita ini daripada pengalaman saya, di mana kawan-kawan saya, dia dulu bisnes dalam pemakanan. Sebenarnya pemakanan ni risiko dia amat tinggi. Orang nak sabotaj memang cukup senang. Dia letak seekor lipas, hancur your business dari segi image dan sebagainya. Tetapi among the Malays pun, kalau kita tengok sesama mereka, memang PhD tu memang ada. Sebab kalau kita nak bersaing, orang-orang Cina tak ada ke DP ke? Apa tu? Dia lebih bersaing untuk to become better. Kalau you boleh berniaga 10 jam, saya nak berniaga 12 jam. Bukan saya nak break you biar jadi 8 jam. Tak. Itu sebabnya dekat situ bila dah ada kalau dia buat bisnes lontong, saya pun nak jual lontong. It will kill each other lah. Dia sepatutnya kalau you dah jual lontong, jual benda lain. Jual mi kari ke. Jangan semua nak lagi satu. Dalam bisnes makan ni, kalau contoh yang berjaya yang dapat kontrol ialah dekat R&R. Dia kontrol dari segi jenis-jenis makanan yang dijual di setiap lot-lot kedai yang disewakan. Sebab satu ialah dia nak persaingan yang sihat. Tak ada kurangkan the sifat dengki-dengki ni, dan juga dia memberi orang kata the choice of food to the customer. So dia sama-sama maju. Dia bukannya bila kita nak bersaing, bukannya kita nak jatuhkan pihak satu lagi.
Itu sebabnya saya setuju sangat dengan Tuan Haji Ibrahim, di mana dia kata attitude tu sangat-sangat important. Saya pernah dulu dari kecil lah, in fact I memang pernah berniaga secara kecil-kecilan. Cuma ni bila komitmen kerja dah banyak, saya berhenti. I believe that kalau I start balik, my customer is always there. Sebab dalam bisnes, apa jenis perniagaan, dia yang membezakan kita dengan yang lain ialah your personal touch. Maksudnya, kenapa daripada 10 orang buat bisnes yang sama, kenapa dia pilih you? So itu salah satulah. Tetapi rasanya kelebihan kepada masyarakat Melayu banyak sebenarnya. So I think contoh-contoh yang hebat-hebat Tan Sri Buhari, Maidin, itu contoh-contoh yang hebat lah. Okey, kita faham dari segi bisnes ni, maknanya supaya orang Melayu ni tidak rasa berkecil hati, gitu kan, kepada orang bukan Melayu, maka dia kena berubah dan ke arah kemajuan. Begitu Awi, ya? Begitu kan? Cuba cerita sikit ya, Musang King ni. Macam mana Musang King ni boleh menaikkan durian tu daripada makanan orang kampung sampai kepada peringkat international? Walaupun kita nak cerita DAP dengan MCA dengan UMNO ni, tapi tak apalah. Saya bukan tahu pasal Musang King kan. Contohlah dah. Okey, maksudnya saya tak tahu dia punya detail pasal Musang King macam mana dia buat plastik, tapi sejarahnya katanya adalah durian kunyit daripada Gua Musang. Asal-asal yang di-upgrade dan sebagainya. Durian kunyit adalah keluaran produk Melayu, orang Gua Musang, orang Kelantan, tapi dinaik taraf oleh bangsa Cina yang hingga sampai ke peringkat antarabangsa. Banyak Awi, bukan Musang King saja. Ayah kapal. Ya, maksudnya ayah di sini. Ayah kecil tu apa tu? Ayah katik. Ayah katik. Ayah kampung pun kalau nak ikutkan market dia orang juga. So maksudnya apa-apa produk, sebab tu saya syukur juga sebab ada dua Cina yang selalu motivate saya tentang perniagaan dan motivate saya bila saya rasa jatuh. Okey, sebagai contoh kan, Cina selalu kata kalau datang satu lori batu, harga dia sekitar 200 untuk satu lori kan. Tapi Cina boleh jual satu batu tu, sebiji batu dengan harga RM50. Maksudnya kreativiti yang dia ada, marketing strategi yang dia orang ada dan confident level untuk meyakinkan orang bahawa satu benda ni adalah berharga, boleh dapat nilai yang lebih baik. Kalau nak kata bandingkan Musang King dengan durian kunyit sebagai contoh kan, mungkin rasa bagus sebab dah upgrade apa semua dekat Musang King. Cuma dari segi marketing tu, durian Musang King hebat macam mana pun, tanpa marketing yang ada oleh sahabat-sahabat kita Cina, dengan idea dia menyebabkan dia lebih bagus. Dan yang tu yang kita kena kaji. Kalau saya suka juga lihat bila kita cerita pasal MCA ataupun DAP dan itu yang kita nak bincangnya. Okey. Dia lebih related pada kekuatan bangsa Cina tu sendiri. Sebab tu Cina, kalau kita kata dalam bisnes ataupun dalam apa-apa saja, tujuan mereka adalah untuk dapatkan duit. Bukan untuk bersaing, untuk bermusuh ataupun membunuh seperti yang kita selalu fikir. Kita dapat sikit, kita bunuh kawan kita. Tak dapat lagi, baru dalam bisnes, kerjasama sesama kita. Belum berjaya pun, kita dah boleh dengki, kita dah boleh sabotaj. Tapi Cina sampai bila berpecah dia adalah kedua-duanya memiliki kekayaan yang hampir sama dan boleh kembangkan lagi. Okey. Saya terpaksa potong perbincangan ini dah. Saya dah clear dah kan dari segi itu. Cuma saya nak tengok peranan DAP dalam PH. Bagaimana DAP sejak sebelum pilihan raya lepas berjaya memimpin PH sampai menang, dan saya rasa pun semua orang faham lah, banyak juga parti-parti politik
yang dalam PH tu menang kerana dibantu oleh DAP. Jadi semangat ini macam mana perlu kita faham apabila kita bincang antara DAP, MCA, UMNO, PAS, Amanah dan sebagainya. Prof, daripada sahabat-sahabat saya yang mungkin adalah sources dengan DAP, satu mungkinlah kekuatan DAP daripada dulu sampai sekarang istiqamah dari segi prinsipnya. Pergi kat mana corok dunia pun prinsip yang sama dia akan pegang. Dan itu sebabnya mereka dipilih sebab prinsip tersebut. Okey. Dia tidak mudah apa orang kata dipengaruhi oleh benda-benda yang berunsur kepada kepentingan di. Ya. Okey, jadi kalau kita teropong masa depan ini mungkin menjadi kehendak DAP ialah satu sayap politik dalam negara ini yang terdiri daripada kaum Cina, kaum India, kaum Melayu mesti dipimpin oleh DAP. Ini satu sayap. Yang lain tu PAS nak pimpin ke, UMNO nak pimpin ke, dia punya pasal lah. Tapi ini kita cuba faham. Jadi pada pandangan DAP, kalau mereka mempunyai satu sayap yang mereka pimpin, maka ada kemungkinan mereka akan dapat sokongan daripada orang-orang Melayu dan mereka akan dapat melaksanakan dasar DAP dalam masyarakat dan negara ini. Macam mana ulasan? Arifin? Okey. Siapa dia nak ulas lagi ni? Orang-orang lain lagi ni. Ataupun moderator telah bawa jauh kita perbincangan ni kan. Okeylah kita balik kepada apanya. Jadi saya kalau macam lah cuba dalam kita berbincang tentang DAP ni, saya dapati ada riak perpecahan dalam DAP ni antara satu golongan iaitu keluarga Lim dengan orang macam Anthony Loke dan sebagainya. Jadi sedangkan yang muda-muda ini juga dipimpin, dibina, digarap oleh macam Ling Kek Sian dan sebagainya. Tapi apabila sampai satu peringkat, mereka rasa mereka lebih mempunyai kekuatan dan pendekatan yang lebih baik, maka ada kemungkinan akan berlaku perpecahan dalam DAP dalam masa yang singkat. Cik Heng, macam mana? Sorry tu tadi Allah bateri faham. Bateri. Jadi saya kurang dengar tadi apa yang kita cakap politik lah dulu, tak apalah, bagi ke apa tu Cik Arun dulu. Cik Arun nak ulas Cik Arun. Okey Datuk. Okey. Isu awal tadi tentang bagaimana kalau katakan dalam konteks negara kita ini salah satu daripada kalau DAP ya dengan satu sayap ya satu sayap untuk dalam mewarna corak politik negara ini. Rasa mereka mesti memahami hakikat realiti negara ini tentang masyarakat majmuk, kepelbagaian budaya, adat resam dan sebagainya. Kalau mereka dapat tackle, maksudnya dapat adapt nilai-nilai secara realitinya apa yang ada dalam negara ini ya, tentang soal-soal tentang perbezaan agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Kalau DAP ataupun parti-parti yang lain dapat memahami satu garis merah ya yang mereka perlu waspada jangan menceroboh garis merah ini ya padan ya. Jadi saya rasa dari segi maksudnya masa depan dengan peralihan kepada pucuk pimpinan yang baru di kalangan orang-orang muda di DAP ini, kita lihat dia ada satu masa depan yang lebih baguslah maksudnya ya. Karena
kita tak dapat nak menafikan bahawa dari segi realitinya mereka mempunyai kekuatan di kawasan-kawasan bandar, di kawasan-kawasan bandar dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat persaingan dia dengan MCA pun daripada PRU sebelum ini, nampaknya MCA itu macam dah nak berkubur, ya. Jadi macam nak berkubur, dan kebangkitan DAP ini ya dengan idea-idea yang mungkin dapat diterima. Kemungkinan pada masa itu seperti mana yang katakan Puan Dalilah tadi, katakan Dalilah, dia istiqamah dengan prinsip dia. Kita tak kira prinsip dia macam mana. Tetapi kalau prinsip yang universal yang dapat diterima oleh semua orang, dia tidak menjadi masalah juga. Seperti mana juga prinsip-prinsip perjuangan dalam UMNO dan juga dalam PAS serta keadilan. Begini Cik Arun, sekarang ni saya nampaklah yang memimpin secara de facto PH ni ialah DAP. Okey. Kemudian DAP sudah ada sayap Islam iaitu Amanah. Dan saya tengok Amanah sangat jujur perjuangannya dengan DAP. Kemudian sayap Melayunya tidak begitu jelas sebab PKR ni dia campur-campur sikit, saya pun tak boleh faham macam mana kepimpinan Anwar Ibrahim sebagainya. Maknanya sekarang ini saya rasa DAP hanya memerlukan satu sayap Melayu yang sederhana dan sayap Islam yang sederhana seperti Amanah sudah ada, dan mungkin saya tidak tahu macam mana mungkin minggu depan kita bincang tentang PKR pula, bagaimana PKR berperanan dalam PH dan sebagainya. Maknanya masanya tidak begitu lama di mana DAP akan boleh memimpin satu sayap politik dalam negara kita ini yang berteraskan kepimpinan DAP dan ada sayap-sayap Melayu, Islam, Sosialis dan sebagainya sebagai satu sayap dalam politik negara ini, dan ada satu sayap lain yang kita katakan yang agak corak lama sikit, yang konservatif yang kita katakan, yang konservatif dan sebagainya. Ini macam mana ni? Boleh terjadi ke ataupun tidak? Peranan DAP di dalam memimpin PH ke arah membentuk satu pasukan. Semalam pun LG dah sebut bagaimana ni dia akan menumpukan usaha di Johor ni kepada suatu kumpulan di mana PH perlu melihat perkembangan politik secara yang lebih luas. Okey Datuk, saya melihat dalam konteks ini kalau DAP ini dapat membuktikan dan dapat membentulkan persepsi-persepsi daripada musuh-musuh politik dia yang di luar sana tentang bahawa yang pertama sekali DAP ini satu parti chauvinis, satu parti perkauman Cina. Yang kedua, dia berjuang untuk katakan nak mewujudkan republik, ya, seolah tidak setuju dengan sistem kerajaan beraja ini. Dan yang ketiganya, DAP ini dimomok sebagai mempunyai agenda untuk mengkristiankan, menjadi negara ini Kristian, ataupun ya DAP ini merupakan musuh kepada Islam. Jadi persepsi-persepsi yang sebegini dan juga yang lain-lainnya itu ya sebenarnya telah menjadi suatu senjata yang ampuh bagi musuh-musuh politik dia untuk membenci, ya. Kenapa? Karena kita berlegat di atas sentimen politik yang berasaskan kepada pergauman dan agama, ya. Tetapi seperti mana awal perbincangan tadi yang disebutkan oleh Saudara Alwi, Puan Dalilah dan juga Cik Ibrahim tentang masalah tentang ekonomi, ya, kita seharusnya memisahkan. Tapi apabila wujudnya sentimen-sentimen keagamaan ataupun perkauman ini begitu besar gelombangnya, jadi bermakna akan ada pihak yang menjadi mangsa. Kadang-kadang DAP ini menjadi kambing hitam. Tapi Cik Arun, ya, saya lah personally, saya belum nampak DAP telah mengemukakan satu dasar yang jelas tentang Islam. Saya ni orang saya Islam lah, bukan saya Melayu. Maknanya dasar tentang Islam dalam negara ini tidak begitu jelas. Dan kalau setakat kita hanya menghantar
anak-anak didik kita pergi ke masjid surau menunjukkan bahawa kita boleh menerima. Sebab Islam ini dia satu sistem yang menyeluruh. Bukan satu macam mana tidak dia berbeza antara Islam dengan gereja Kristian dan sebagainya. Apa ni kita semua faham di sini ya, termasuk Puan Dalila dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya DAP merumuskan satu dasar pandangan yang jelas tentang Islam, kemudian dia sudah ada vehikel iaitu amanah. Sekarang ini orang melihat amanah sebagai hanya pot turut kepada DAP. Tapi dia tidak menggunakan amanah sebagai satu jentera yang kuat memperkenalkan Islam yang dikatakan sebagai Islam yang syumul, yang diperjuangkan oleh amanah itu. Itu yang saya rasa sikit lagi pun untuk malkan sikit pandangan-pandangan yang anti sangat, dan DAP sendiri pun perlu berubah dengan cara betul. Maknanya bukan perubahan itu kosmetik, tetapi perubahan yang bersifat genetik. Jadi kalau perubahan macam tu, saya rasa ramai lagi orang Melayu yang boleh menerima dengan melupakan. Yang satu lagi macam Cik Arun kata tadi ialah yang dikatakan sebagai program kristianisasi yang berasaskan kepada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa ada orang-orang Kristian di Eropah yang berpendapat kalau orang Cina dalam negara ini dikristiankan, maka itu caranya Kristian dapat menakluk negara ini, artinya melalui orang-orang Cina. Macam mana? Dalam percubaan awal tadi, kita tengok dalam sejarah bagaimana PAS bersama dalam Pakatan Harapan dulu, iaitu tentang konsep negara kebajikan. Idea-idea yang PAS bawa semasa dalam Pakatan Rakyat dulu, saya rasa sudah menjadi satu titik mula yang seharusnya DAP melihat konsep ini sebenarnya, tentang konsep negara kebajikan misalnya. Bagaimanakah visi dan misi PAS ketika itu, yang nak membawa, di samping mereka bersetuju untuk masing-masing memperjuangkan ideologi masing-masing, bersepakat. Itu zaman PAS ni Aziz. Zaman PAS di Haji Hadi sudah berbeza. Okey, kalau katakan zaman terkeluarnya PAS daripada Pakatan Rakyat ketika di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Hadi, adakah disebabkan oleh kegagalan kepimpinan PAS dengan idealisme Islam itu untuk menyedarkan, menguasai, dan bagaimana PAS dilihat sebagai satu ketikanya gagal untuk menjadi, istilah kalau kita katakan abang besar, tapi istilah itu mungkin tidak betul, tetapi gagal untuk menjadi suatu kuasa yang mendominasi pemikiran ataupun hala tuju ataupun ideologi yang masing-masing diperjuangkan dalam Pakatan Rakyat ketika itu. Adakah Datuk melihat ini satu kegagalan pimpinan Islam untuk menterjemahkan idealisme Islam itu, walaupun kita lihat bahawa ideologi DAP itu dalam bentuk demokrat sosialis, tetapi kita melihat bahawa Islam itu adalah suatu pendekatan, satu cara hidup yang lebih tinggi sebenarnya, dan mereka boleh meyakinkan dengan idealisme Islam itu yang dibawa oleh PAS ketika dalam Pakatan Rakyat, seharusnya mereka dapat memahami konsep-konsep Islam yang syumul, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu. Tetapi malangnya, pada pandangan Datuk lah, kenapa keadaan itu berlaku? Peraturan perbincangan Cik Arun, orang tak ditanya. Ayat tu. Cik Arun. Ya. Kaedah perbincangan orang tak ditanya balik moderator. Dia macam inilah, supaya kalau saya mengandaikan krisis ataupun kecok-cokan yang berlaku sekarang ialah kerana sayap Islam, sama ada PAS ataupun amanah dan sebagainya, gagal memperkenalkan Islam yang maju kepada orang-orang Cina yang berada dalam DAP maupun orang-orang Cina berada dalam MCA dan sebagainya, yang menyebabkan, kalau saya buat perbandingan, apabila kita merdeka, pada mula-mula merdeka dulu, orang-orang Cina ni sebenarnya dia memberi penghormatan yang tinggi kepada orang Melayu. Sebab tu bila dia masuk Islam,
Tidak ada orang yang kata saya masuk Islam, tapi adatnya masuk Melayu sebab kedudukan orang Melayu tinggi. Maksud tu kan? Macam juga dalam sejarah Islam bila orang-orang Farsi, Romawi masuk Islam, dia jadi maula. Ini saya nak letak nama maula tu, lepas tu kawan-kawan Cina tolak. Maknanya dia jadi maula, maknanya dia affiliate dengan masyarakat Arab, kerana pada waktu itu masyarakat Arab yang berkuasa. Kemudian di sini ialah masyarakat Melayu itu, nak menjawab soalan yang Cik Arun tanya ni, masyarakat Melayu masih lagi dominan. Tetapi kalau dominasi masyarakat Melayu itu dia tidak memanfaatkan satu aspek. Misalnya kalau aspek harta, kekuatan, budaya kerja tak ada, tinggal satu Islam lagi. Jadi di mana ke satu kekuatan? Kalau saya pun tak nampak masa Nik Aziz pun, dia lebih berpolitik bukan berdakwah kan. Jadi kita nak supaya masyarakat Islam sama ada amanah atau PAS atau UMNO pun mendekati orang-orang DAP ini dalam bentuk dakwah. Tapi jangan tanya saya lah, saya pun tak tahu. Saya bukan orang politik. Politik dakwah ini mungkin bila PH berkuasa, menteri kita mana itu duk cerita tentang rahmatan lil alamin, setakat itu lah. Habis-habis dia hanya membela orang orang lelaki perempuannya tak jelas ni. Itu saja, dia kena out di situ sajalah. Jadi macam mana ni? Jadi saya kata kalau sekiranya kita menawarkan kepada DAP, okey, satu bangsa Malaysia, satu negara Malaysia, satu agama Islam. Adakah idea ini boleh diterima oleh orang macam generasi muda dalam DAP yang perlu berfikir bahawa kekuatan budaya orang-orang Cina itu perlu menjadi sandaran kepada pembangunan negara, dan kekuatan Islam yang perlu menjadi suatu sandaran untuk perpaduan umat. Sebab orang Melayu ni dia sensitif dengan Islam, bukan dengan Melayu. Macam mana Cik Hen? Cik Hen nak buka kamera tu ha? Macam mana? Cik nak jawab apa, nak bagi tahu apa ni? Boleh dengar ke tu? Okey, boleh. Terang. Okey. Dia line ni ada gangguan sedikit. Yalah, hujan. Ya. Macam mana tadi saya ketinggalan tadi. Dia macam ni. Dari segi budaya kerja adalah suatu asas yang kuat untuk mengatakan bahawa orang Cina, kok mana pun orang Melayu kena terima kelebihan orang Cina dalam negara ini sebagai satu golongan yang mampu memajukan negara ini dengan kegigihan mereka, dengan modal mereka, dengan kebijaksanaan dalam berniaga dan budaya perniagaan yang ada pada mereka itu. Kemudian orang Cina pula, kalau dia nak memperkukuhkan politik dia tanpa mengambil kira sensitiviti orang Melayu, dia mungkin kesilapan DAP sebelum ini, bila dia memerintah, saya rasa dia agak rakus. Dia tidak macam Lee Kuan Yew di Singapura dulu. Bila dia rakus, dia cepat memberi persepsi yang keras daripada orang Melayu. Mana kita kata macam ni? Bolehkah orang dakwah? Ini macam saya ni. Bolehkah orang dakwah macam saya ni? Kita katakan, okey, kita boleh menerima satu negara Malaysia. Negara kita semua. Kemudian satu bangsa Malaysia. Kalau tanya saya tidak ada halangan. Bangsa Malaysia. Cuma bagi orang macam saya ni berhalangan satu saja. Islam. Tapi dengan keadaan di mana orang Cina masuk Kristian secara yang berbondong-bondong, saya duduk di sini, rumah saya ni, sejak tahun 85 sampai sekarang ni, saya boleh tengok gereja-gereja yang di tepi rumah saya ni, semua sekarang ni hampir dipenuhi oleh orang-orang Cina. Mana seolah-olah satu gerakan
mengkristianisasikan orang-orang Cina, ada kemungkinan politik barat mau menggunakan orang Cina di sini sebagai satu batu loncatan untuk mempengaruhi negara kita. Itu andaian saya lah. Ya. Macam mana? Baik, itu dia dari segi sudut approach itu ada beza. Dalam politik orang akan berebut untuk dapat kuasa. Dalam bisnes orang akan berebut nak meraih keuntungan, nak bina kekayaan. Begitu juga dalam agama. Agama lain pun mereka akan mencuba untuk orang katakan memasukkan orang-orang ini ke dalam agama mereka seperti mana kita lakukan. Itu asas dia mesti begitu. Tapi yang apa yang saya lihat di sini ialah bercakap pasal DAP ini, satu yang bagusnya ialah berlakunya perubahan kerajaan. Sebab bila tidak berlaku perubahan kerajaan, maka kita tidak boleh buat bandingan atau kita tak boleh dapat fakta. Selama ini hanya cakap boleh buat itu dan buat ini. Bila dibagi baru kita tahu. Dan saya tak nak cakap pasal apa yang mereka buat, saya nak cakap kepada apa fakta berlaku selepas mereka memerintah. Beberapa PRK, pilihan raya kecil, ya reverse. Maksudnya termasuk orang-orang yang bukan Melayu. Pilihan raya negeri, dua terbukti dengan jelas nyata, Melaka dan Sarawak. Mereka reverse. Mereka reverse. Terkejut sekali. Dan kecenderungan di Johor pun nampak macam tu. Dan juga saya ingat itu itu di peringkat rakyat. Baik kita lihat di peringkat pemimpin. Kerajaan Melaka bertukar sebelum pilihan raya negeri. Kerajaan Johor bertukar sebelum pilihan raya akan datang. Kerajaan Perak bertukar, kerajaan Kedah bertukar. Dan di sini tidak melibatkan rakyat sebab ini semua hanya melibatkan gerakan-gerakan pemimpin yang dipilih. So apa arti ini semua? Jadi begitu banyak orang kata U-turn. Kenapa begitu? Ialah kerana saya rasa apa yang DAP lakukan selama ini hanya tidak dapat dikotakan. Sesuatu yang dia hanya mengkritik orang tapi bila dibagi tidak boleh dibuat. Tak boleh buat setaraf pun dengan yang orang dahulu. Orang yang sebelum tu, Dr. BN. Dan keduanya, mereka telah jelas tidak boleh mengotakan apa yang mereka janji. Manifesto adalah janji, itu yang rakyat pegang dalam mana-mana pilihan raya. Dan mereka tidak boleh kotakan. Jadi dengan itu, jelas sekali bahawa trennya ialah kesedaran telah berlaku bahawa DAP ini hanya orang kata sebagai pembangkang check and balance lebih kurang. Macam mau duk kata kepas lah. Tidak boleh sebagai pemerintah sebab terbukti tidak dapat melakukannya. Itu jelas. Dan kita lihat dari sudut orang Cina ada dua perkara yang kita mungkin tidak bincang. Ini bila kita bincang dengan orang-orang korporat di atas lah, yang tinggi-tinggi. Mereka sedar bahawa populasi mereka mengecil sebab banyak perpindahan penduduk kepada Australia, ke negara anak pergi tak balik. Mereka betul. Bahawa dari segi sudut persentasenya mereka menurun dan akan menurun. Apa arti itu? Dan juga dari segi praktikalnya jelas. Mereka tahu bahawa mereka tidak boleh memerintah walaupun mereka majoriti. PKR majoriti yang terbesar DAP terpaksa bagi kepada Tun Mahathir untuk memerintah. Dan di sinilah kita dapat lihat bahawa apakah rumusan strategi DAP sebenarnya. Dia dua perkara saja. Dua perkara. Pertamanya, dia ingin melihat bahawa tidak ada parti Melayu yang begitu besar dan unggul. Dan di sini merujuk kepada UMNO dan mereka berjaya. Itu nombor satu. Keduanya ialah mereka tidak mungkin dapat meneraju pemerintahan tapi boleh melibatkan dalam pemerintahan. Ini dua perkara yang mereka boleh laku. Yang lain tak ada dalam politik, tak penting sangat. Tetapi dengan harapan bahawa yang duduk di depan orang Melayu itu boleh dikudakan. Jadi pengangan. Itu dua strategi dia. Pecahkan orang kata majoriti Melayu dan dapat memerintah bersama dan letak Melayu di depan itu, tapi yang diletak itu dapat dikudakan.
Ini dua strategi DAP saja. Okey, satu soalan. Dalam 1-2 hari ini, satu pergerakan yang agak janggal. Apabila 2 orang DAP telah menyeberang masuk parti warisan, iaitu parti yang diimport daripada Sabah yang cuba menjadi sebuah parti peringkat nasional. Okey. Jadi siapa dia boleh faham apa strategi DAP apabila mereka menghantar pada saya sekarang ini masih lagi pada peringkat menghantar 2 orang masuk warisan supaya dan baru ni pula ada satu parti politik yang dikatakan golongan-golongan apa dalam PKR dan sebagainya. Ini kan kalau kita tanya Tuan Mahathir, dia kata bukan saya merancang, tetapi sebagai orang yang lama berpengalaman, saya boleh agak dia boleh terjadi macam ni. Ini jawapan bila kami jumpa Tuan Mahathir tahun lepas. Kita nak tahu macam mana perancangan sebenar, adakah perubahan-perubahan politik ini dimonitor oleh seorang sebagainya. Dan dengan Haji Hadi pun kita jumpa juga, dengan parti-parti lain pun kita jumpa juga. Jadi kita nak tengok semua sekali ni. Bila kami jumpa semua-semua ni, tak berapa faham. Cuma LEG kata sekuat mana Islam pun kalau nak bangunkan Kelantan tak mampu. Tak usah cakap tentang perjuangan Islam. Ini yang apa tu anak kids yang kata. Soalnya sekarang ni, saya tidak fikir macam mana DAP boleh pecah ataupun beberapa orang daripada DAP baru ni keluar apa tu untuk ikut Azmin Ali, dan ini pula pergi kepada parti warisan. Apakah ini suatu kebocoran yang berlaku dalam DAP ataupun suatu strategi untuk masa depan DAP supaya lebih diterima oleh masyarakat, bukan masyarakat Cina? Saya ulas Datuk. Ya, sila. Seperti saya cakap tadi, perubahan sudah berlaku. Pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, dan 4 negeri bertukar pemerintah sebagainya. Itu adalah satu trend yang sama. Dan apa yang berlaku sekarang ialah trend yang sama. Ini trend katak ini sebab mereka dapati bahawa mereka tidak akan kekal. Survival come first. Apa-apa pun kalau kita berjuang, kita mati, tak guna. Kita mungkin paling murni, tapi ini bukan perjuangan jihad. Jadi survival come first. Jadi mereka ini, wakil-wakil rakyat ini akan lihat di mana mereka dapat berpaut. Itu saja yang ini fenomena yang umum, termasuk orang-orang DAP juga. Umum. Sebabnya kalau mati tak guna perjuangan. Walau bagaimana hebat sebagainya. So survival campus. Mereka ini sedar bahawa PRU 15 pasti tumbang. Pasti tumbang. Jadi kalau mereka masuk contohnya dengan Sabah. Contohnya kalau Sabah itu bertapak misalnya ada dapat masuk dalam federal misalnya, mereka survive di sini. Sebab mereka soal survival diri lah ni. Semua tu main catur. Catur. And then saya lihat di sini ialah perlu lihat bahawa orang Melayu dia perjuangan. Orang Cina ni dia tak berjuang macam orang Melayu. What benefits them, what benefits individual. Itu dia. Dia tak ada loyalty macam kita ni, memang Persatuan Melayu, Islam dan sebagainya tu, biar kita miskin sebagainya, kita tetap gitu. Dia ni apa yang menguntung diri, apa yang boleh menguntungkan mereka. Itu aja. Oh begitu ni. Betul kan ni? Betul kan ni? Ya. Yang kawan kita nak tanya apa tu Gek B ni. Nak tanya Dalila ni. Macam mana Puan Dalila? Orang-orang Cina dia punya budaya. Kalau kita tengok media sosial Prof, pandangan dia agak berbeza lah. Tetapi saya bukan pakar dan arif dalam bidang ni. Saya tak naklah mengulas sebab saya tidak mendalami. Sebenarnya saya masuk sini pun untuk hanya mendengar. Bukan
bila saya tengok tu saya cuit lah. Itulah. Takutnya nanti kita bagi salah apa orang kata perception of yang orang mahir ni. Iyalah. Sebab bukan bidang kita lah. Iyalah, betul. Okeylah, okey. Jadi saya cuba cuit sajalah. Okey, apa Cik Idris? Cik Ibrahim. Cik Ibrahim dah sibuk benda lain. Ada siapa dia nak sambung ni? Okay, sebenarnya agak sensitif tapi tak apalah, kita dalam keadaan sekarang okeylah. Kalau ulasan Cik Ibrahim tadi itu tentang kesan daripada pilihan raya negeri ini. Kemungkinan dari satu sudut yang lain, kemungkinan sebagian orang tidak memikirkan dia begitu signifikan sangat, berbeza dengan pilihan raya umum. Jadi barangkali pilihan raya kecil ini dia tidak membawa apa-apa perubahan sebenarnya, karena negeri saja, peringkat DUN saja. Tetapi kalau orang-orang Cina ini ataupun orang DAP ini, penyokong-penyokong DAP ini akan membuat kejutan pada pilihan raya umum. Kerana apa? Kerana dia melibatkan suatu proses yang besar pada peringkat persekutuan. Jadi kemungkinan pemikiran itu ada, dan orang kenapa mereka kalah itu kemungkinan ramai yang tidak boleh mengundi, protes dan sebagainya. Jadi faktor-faktor ini kita tidak boleh secara muktamad untuk menyatakan bahawa telah berlakunya U-turn. Tetapi dia bergantung kepada kadang-kadang dalam politik ini sesuatu yang di minit-minit yang terakhir misalnya. Ya, bagaimana ini DAP ni di main Gosti ke main bola? Nanti saya nak tanya Dr. Ridwan, Prof. Ridwan. Saya nak tanya sikit lepas ni sebelum kita akhir. Saya lah Cik Cik Arun. Okey. Jadi itu kemungkinan itu ada. Sebab apa? Sebab tengok daripada nada pengundi-pengundi Cina dalam pilihan raya 14 yang dulu itu, apakah sebab-sebab mereka begitu gairah misalnya untuk menumbangkan BN. Jadi faktor-faktor seperti itu boleh mempengaruhi. Kalau suasana kerajaan yang ada pada masa sekarang ini masih kekal dengan status quo, kerajaan yang lemah, kerajaan yang tidak berupaya untuk memulih ekonomi, maka ketika itu isu-isu ini akan menjadi satu isu yang besar, yang signifikan kepada pengundi-pengundi ini, termasuk pengundi-pengundi yang baru ini, yang berumur 18 tahun ini. Okey, faham cara. Saya nak bagi sikit, ada masa kita nak habis dah. Prof. Ridwan, bagi ulasan yang agak sederhana lah, saya nak menawarkan Islam kepada DAP. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sempat ikuti perbincangan sepenuhnya, walaupun pada awal tadi saya nak ikuti sebab saya ada kelas. Saya baru aja habis kelas ni. Saya fikir kalau yang disebutkan tadi macam orang Cina tidak ada loyalty, hanya mementingkan ekonomi diri dan sebagainya, saya rasa kata-kata itu agak kurang tepat lah kan. Kita kena ingat Prof Cina ini ada beberapa jenis Satu Cina yang berada di tanah besar Cina satu lagi Cina yang berada di seberang laut dan di seberang laut ada urusan nak bekerja dan sebagainya. Satu lagi kita ada Cina yang berhijrah, yang telah menetap di sebuah negara dan menjadi warga negara, rakyat sebuah negara itu seperti orang Cina di Malaysia ini dan juga Cina ni pula dia ada dalam konteks negara kita, dia ada beberapa kategori. Kategori A itu 80% ke atas itu datang pada pendidikan Cina. Kemudian selebihnya daripada pendidikan Inggeris dan pendidikan kebangsaan. Jadi majoritinya kebanyakannya daripada pendidikan Cina. Saya tidak menyalahkan orang Cina secara keseluruhan, Prof. Sebab sebenarnya kita gagal mengasimilasikan mereka. Ini masalahnya. Kalau kita tengok dalam sejarah negara-negara lain, mereka berjaya mengasimilasikan, maknanya membentuk orang yang datang berhijrah itu masuk ke dalam majoriti sehingga dia memahami majoriti. Itu yang dilakukan oleh
pemerintah di Thailand, di Indonesia, di Filipina, di negara-negara di mana apa mereka datang berhijrah, mereka mesti difahamkan sepenuhnya cara hidup majoriti. Kalau di Thailand, di Indonesia, proses asimilasi itu sangat berlaku dengan sangat hebat, dan itu jadikan sebagai satu seolah-olah seperti undang-undang. Tetapi kita gagal buat sedemikian, kita biarkan begitu saja. Semuanya datang pada salah kita, Datuk. Kita terlampau berpolitik ini kerana nakkan undi dan sebagainya, sehingga kita gagal untuk mengasimilasikan mereka hatta ke peringkat berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Itulah masa yang terbaik untuk kita absorbkan mereka itu, supaya mereka dapat berbahasa Melayu dengan baik, memahami Islam dengan baik, dan sebagaimana Cina di Kelantan dan Terengganu. Itu sedikit yang kita dapat lihat itu. Tetapi apabila kita biarkan mereka dengan cara hidup mereka sehingga cakap Melayu pun tak reti dan sebagainya, mereka telah membentuk koloni-koloni begini. Apatah lagi kita ada sejarah komunis yang panjang, Datuk Prof ya. Ya. Tahu apa perbincangan sebelum itu, tetapi kalau nak dikaitkan dengan dengan Cina secara keseluruhan, dan kita nak kait dengan parti DAP, kan dengan tajuk kitanya DAP, Prof. Itulah bila bukan. Tapi kalau kita Prof tengok ya, Datuk tengok ya, dia sebut tentang ini, minta maaf cakaplah sebab dia ada sejarah dia ya, sejarah dia, dan kemudian dengan PAP-nya, dengan DAP-nya, dan dia sudah tegas dengan pendirian mereka, dengan konsep Malaysia dia dan sebagainya, menolak hak istimewa orang Melayu, nakkan hak sama rasa dan sebagainya. Sejarah sebegini, bukan? Ditambah pula dengan pemimpin-pemimpin mereka yang selalu mengeluarkan perkara-perkara berkaitan dengan akta hasutan dan sebagainya. Tengoklah operasi Lalang, banyak berlaku peristiwa sedemikian. Jadi mereka ni ada sejarah yang tertentu, Datuk Prof ya. Dan sudah tentulah ya, orang melihat ya, persepsi dalam politik ini, kita bercakap tentang persepsi ya. Kumpulan ini ataupun golongan ini bahaya. Ya, dia sebagai satu ancaman. Itu yang timbul soal loyalty tadi, kesetiaannya dan sebagainya. Dan saya tidak menafikan itu semua, Datuk, sebab kita gagal dalam proses merakyatkan golongan yang datang berhijrah dan menetap di negara kita, dan kita gagal untuk menjadikan mereka memahami aspirasi negara, soal bahasa, soal sensitiviti dan sebagainya. Sudah tentu bila ada lompongan di situ, kelemahan di situ, orang-orang sebegini akan terus mengambil kesempatan daripada semasa ke semasa. Disebabkan oleh kita terlampau berpolitik, akhirnya sudah tentu mereka mengambil ruang dan peluang itu. Akhirnya kita menyalahkan mereka. Tetapi kalau kita tengok balik, kaji balik, sebenarnya salah kita, Datuk. Kita menyediakan ruang sedemikian rupa untuk mereka menjadi sebegitu. Tetapi dalam proses membina negara, seperti mana yang berlaku di Thailand, seperti mana berlaku di Indonesia, Datuk boleh tengok, Datuk, kesetiaan mereka kepada Indonesia, kesetiaan kepada mereka kepada Thailand tidak berbelah bahagi, Datuk. Sebab itu di Thailand mereka boleh menerima, orang Siam boleh menerima Chuan Lek Pai, Indra, Shinawatra sebagai Perdana Menteri. Itu semua keturunan Cina, Datuk. Kejayaannya orang Siam telah berjaya menyiamkan orang Cina. Oh, jadi orang Melayu ni lebih demokratik lah. Terlampau baik. Oh, terlampau pula. Ansur, sehingga dia ditolak beransur-ansur. Okeylah, beginilah. Ini kerana dah Prof Ridwan pun datang akhir. Jadi kita tidak boleh melepasi masa kita, dan insya-Allah saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir dan membincangkan, dan saya minta maaflah kepada setengah yang saya sebut nama tu, tapi dia keberatan untuk tampil memberi pandangan, tu tak ada masalah lah. Jadi kita perbincangan pada hari ini tidak menjawab ke semua
persoalan yang kita kemukakan. Tetapi kita cuba mengetuk pintu untuk mencari jawapan yang sebenar dengan segala keikhlasan hati yang ada pada kita. Mungkin kita akan mempunyai sesuatu pandangan yang tertentu yang kita boleh kemukakan kepada masyarakat kita, daripada kita duduk asyik berpecah ke sana ke sini dan sebagainya sampai tak tentu hala kita berpecah dan sebagainya. Dan itu yang kita rasa mungkin insya-Allah saya rasa minggu depan ni kita cuba bincang apa kejayaannya, apa tu reformasi, apa tu PKR tu, sama ada satu realiti sudah wujud ataupun sekadar mempunyai hanya merupakan cita-cita yang tidak tercapai. Mungkin kita cuba sikit, kemudian lepas tu kita tengok apa PAS, UMNO, amanah sebagainya. Kemudian akhir sekali tu kita cuba analisis lah. Kita SWOT analisis macam mana supaya kita dapat konklusi yang begitu jelas, yang cukup jelas untuk kita sendiri. Dan MDN dia ada satu program dia panggil tajdid. Tajdid tu sama reform. Tajdid tu ke arah mana? Akhir tajdid kita pun takut tak ke mana juga. Nak cuba memberi panduan kepada masyarakat kita, sepatutnya kita mengikut jalan ini sampai masyarakat kita mencapai kejayaan dan selamat. Sekali lagi saya memuji perbincangan kita pada hari ini, dan kita ada banyak pandangan ke kiri, ke kanan dan sebagainya yang boleh memberi satu minda, keterbukaan minda di kalangan kita. Dan insya-Allah, kecuali kalau sesiapa yang nak kuncikan rasa dia kalau dia tak sebut ni balik malam kalian tak boleh nak tidur. Ada tak? Tak ada. Okeylah. Kalau tak. Sikit-sikit je. Awi sikit, jangan panjang awi. Okey, pertama sekali kita tengok pentadbiran PH yang kita kata reformasi hanyalah 22 bulan, yang mana tak boleh mencerminkan secara keseluruhan apa yang berlaku. Dan dalam masa yang sama, pentadbiran PH tidak ditadbir oleh ketua yang sebelum ini mereka angkat. Tu yang pertamalah. Yang keduanya, di peringkat kita sendiri cuba mengenali DAP itu sendiri. Adakah kenyataan kita lebih kepada pandangan ataupun persepsi sahaja, ataupun kita lebih mengenali DAP? Okey, itu saja Datuk. Okey, terima kasih. Saya dah janji dah tadi, saya dah tutup kan. Yang cuma saya bagi peluang kepada Awi, takut balik ni bermimpi, tak boleh nak tidur semua sekali. Jadi insya-Allah lah datang minggu depan kita cuba bincang secara, mungkin juga saya tukar fikiran dengan jalan, saya bagi tajuk yang lain. Jadi akhir kata saya dengan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.